Macam mana nak bina rumah di atas tanah sendiri dengan membuat pinjaman bank? Dalam video kali ini, saya akan rungkai kaedah yang anda boleh gunakan. Ada 11 langkah yang saya akan kongsikan dengan anda bagaimana hendak menguruskan pinjaman bagi membina rumah di atas tanah sendiri. Langkah yang pertama adalah anda perlu melantik seorang arkitek dan seorang juru perunding. Langkah yang kedua, apa yang anda perlukan adalah anda perlu melantik seorang juru ukur bahan. Kenapa perlu melantik juru ukur bahan? Kerana juru ukur bahan akan mengira kos dan dapat menilaikan harga bagi rumah yang anda idamkan tersebut berdasarkan kepada lukisan daripada arkitek. Atau dengan cara lain, anda juga boleh mencari kontraktor. Kontraktor akan memberi sebuah harga dan mungkin anda boleh bandingkan dengan sama ada bandingkan dengan bajet atau bandingkan dengan harga yang telah kuantiti surveyor berikan kepada anda. Jika harga yang anda perolehi daripada QS berdasarkan pada pengiraan ataupun harga yang pihak kontraktor tawarkan melebihi daripada bajet yang anda ada, anda boleh pergi kepada kaedah yang pertama tadi dengan mengubah desain ataupun reka bentuk rumah anda. Ada juga cara lain, iaitu anda boleh shortcut dengan melantik kontraktor design and bid yang mana mereka boleh memberi desain berdasarkan kepada kos dan bajet anda. Langkah yang ketiga, setelah lukisan siap dan desain tersebut memenuhi kehendak dan bajet anda, pihak juru perunding dan juga pihak arkitek akan menghantar lukisan tersebut untuk kelulusan daripada pihak berkuasa tempatan. Siapa pihak berkuasa tempatan? Mereka ialah Majlis Perbandaran, Majlis Bandaraya ataupun Majlis Daerah. Seterusnya, langkah yang keempat, setelah lukisan anda lulus, anda bolehlah mula mengumpulkan dan menyusun dokumen-dokumen bagi permohonan kepada bank. Apakah dokumen yang diperlukan? Yang pertama, anda kena ada salinan cukai tanah ataupun taksiran yang telah anda bayar. Yang kedua, adalah surat hak milik ataupun kita panggil grant. Yang ketiga, kena ada peta lokasi, maknanya perjalanan kedudukan di mana tanah yang anda akan bina rumah tersebut. Seterusnya, yang keempat, anda perlu dapatkan salinan report SIKRIS ataupun dan juga SITOS. Untuk report SIKRIS, anda boleh dapatkannya sendiri daripada bank negara. Di bank negara ada kaunter khas untuk anda print laporan SIKRIS dengan menggunakan IC. Jangan lupa membawa IC. Untuk laporan SITOS, anda boleh beli secara online dengan menaik di laman web SITOS www.sitos.com.my. Dan seterusnya, yang kelima, sertakan pelan dan surat kelulusan daripada pihak majlis yang telah disediakan oleh pihak arkitek tadilah. Seterusnya, perlu ada bank statement. Bank statement anda mestilah baki bulanannya yang begini, yang cun, yang bagus. Bagaimana nak menentukan berapakah nilai yang perlu ada pada bank statement tersebut? Seterusnya, yang ketujuh, apa yang perlu anda ada adalah salinan kad pengenalan. Yang ke-8, borang BELHDN. Saya pasti semua orang ada borang tersebut. Dan yang terakhir, gambar tapak, jalan masuk dan GPS lokasi di mana rumah tersebut akan dibina. Seterusnya, langkah yang kelima, setelah dokumen tersebut lengkap,
compile masuk dan letakkan separator dan jadikan 5 atau 6 salinan. Okey. Dan daripada salinan tersebut, anda bolehlah pergi ke beberapa bank dan serahkan kepada pegawai bank mengatakan anda ingin membuat permohonan pinjaman bagi membina rumah di atas tanah sendiri. Jika anda bernasib baik, anda akan mendapat kelulusan dengan segera. Ianya semua bergantung kepada penilaian kredit terhadap anda yang dibuat oleh pihak bank. Apabila telah lulus, anda boleh pilih bank mana yang anda rasakan sesuai dengan anda. Seterusnya, langkah yang keenam, biasanya bank hanya akan cover certain percentage daripada nilai rumah yang telah dikira oleh quantity surveyor ataupun QS. Biasanya sekitar 70 hingga 90%. Sekiranya rumah anda bernilai 100,000, pihak bank akan memberi pinjaman sebanyak 70 hingga 90,000 sahaja. So, perbezaannya anda perlulah bayar sendiri kepada kontraktor dan pihak bank perlukan resit tersebut sebagai bukti yang anda telah membuat bayaran 30% tersebut kepada kontraktor. Langkah yang ketujuh, mungkin ada yang tanya, boleh tak saya buat loan 100%? Jawapannya, boleh. Bagaimana? Apa yang anda perlu buat hanyalah naikkan nilai kontrak dan yang penting mesti ada kesepakatan antara anda dan juga kontraktor. Dan anda perlu membuat surat undertaking dengan kontraktor bagi nilai perbezaan tersebut. Contoh, nilai kontrak 100,000, anda pinjam 110,000. So, nilai 10,000 tersebut kontraktor kena pulangkan kepada anda. Langkah yang ke-8, ada yang mengatakan fee kepada arkitek sangat mahal. Di sini saya berikan panduan bahawa anggaran yang anda perlu bayar kalau anda melantik kontrak arkitek hanya sekitar 10 hingga 25% saja. Jika nilai rumah anda lebih rendah, maka fee-nya lebih tinggi dari segi percentage, dan jika rumah anda lebih mahal, maka nilai fee arkitek akan menjadi rendah. Dan perlu dibayar 50% daripada nilai tersebut sebelum permohonan kepada PBT dihantar, dan bakinya hendaklah dibayar berdasarkan kepada nilai pinjaman yang dilepaskan oleh pihak bank. Untuk membolehkan duit pinjaman dikeluarkan, kontraktor perlu mendapatkan surat persetujuan pengeluaran daripada pemilik dan juga sertifikat payment daripada arkitek. Dengan menyertakan dua dokumen ini, kontraktor membuat permohonan kepada bank untuk dapatkan pengeluaran dan pihak bank akan bayar terus kepada kontraktor berdasarkan kepada progres kerja ditapak. Seterusnya, langkah yang ke-9, pecahan bayaran. Bayaran progress payment arkitek adalah dan kontraktor adalah mengikut berdasarkan kepada sertifikat yang dikeluarkan oleh arkitek. Dan bagi setiap bayaran, wang tahanan 5% akan dikenakan. Dan wang tahanan ini hanya akan dilepaskan setelah arkitek mengeluarkan sijil CCC, iaitu sijil Certificate Completion and Compliance, atau dalam bahasa Melayunya sijil pengesahan siap dan juga pematuhan. Langkah yang ke-10, perkara yang wajib diingat. Pertama, tugas arkitek menjamin pembinaan anda dan beliau adalah penasihat bagi pembinaan anda. Jangan sekali-kali mengambil ringan pelantikan arkitek. Ia mungkin menyebabkan anda kerugian beratus ribu ringgit dan mungkin rumah yang anda akan bina hanya sekadar impian.
Dan yang terakhir, langkah yang ke-11, apakah implikasi jika rumah yang anda bina tiada sijil CCC? Yang pertama, premium insurans akan menjadi lebih tinggi. Yang kedua, pembayaran semula kepada bank akan menjadi lambat habis sebab urusan duit tidak selesai. Yang ketiga, nilai hartanah anda akan menjadi lebih rendah berbanding dengan pelaburan anda. Anda akan rugi dari segi ringgit dan juga masa. Semoga video yang saya paparkan ini memberi manfaat kepada anda. Semoga rumah yang anda impikan akan menjadi kenyataan. Sekian, jumpa lagi di video yang seterusnya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Hingga jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.